Salam sejahtera para penonton. Nama saya Akram dan saya akan menjadi salah satu hos anda pada hari ini. Saya dan rakan-rakan saya akan berbincang tentang isu pembaziran makanan di Singapura. Pembaziran makanan telah menjadi salah satu isu semasa yang semakin berleluasa dan sangat membimbangkan bukan sahaja di Singapura tetapi di seluruh dunia juga. Ramai orang tidak menyedari masalah ini meski ia menjejas pelbagai aspek dalam kehidupan seharian. Oleh itu, dalam video ini kami berharap dapat meningkatkan kesedaran tentang isu ini. Walaupun jumlah pembaziran makanan dalam setahun sedang berkurang secara perlahan, masih banyak lagi yang boleh dilakukan. Peningkatan jumlah pembaziran makanan memberi tekanan kepada sumber kita. Kita perlu membina lebih banyak kemudahan pelupusan sisa seperti loji sisa kepada tenaga dan tapak pelupusan untuk abu pembakaran. Hal pembaziran makanan ini tidak mempan untuk Singapura yang kekurangan tanah. Lagipun, tapak pelupusan sampah di Pulau Semakau akan menjadi penuh sebelum tahun 2030. Antara itu, kita harus berusaha sedaya upaya untuk mengatasi masalah ini. Salam sejahtera, nama saya Farouk. Apabila makanan dibazirkan, lebih banyak makanan diperlukan untuk memenuhi permintaan makanan dan ini menjejaskan keselamatan makanan Singapura. Dengan merujuk kepada laman web agensi makanan Singapura, negara kita mengimport 90% daripada bekalan makanan kita. Pandemik COVID-19 telah membuka mata kita bahawa bekalan makanan Singapura yang diimport dari luar negara boleh terputus apabila langkah sekatan melibatkan sempadan negara ditutup. Mengikut sebuah kajian oleh Pertubuhan Makanan dan Pertanian, sekurang-kurang 1/3 mengatakan mereka membuang 10% atau lebih makanan mentah dan tidak dimakan setiap minggu. Tatkala makanan dibazirkan, begitu juga dengan semua sumber yang digunakan untuk membesar dan menghantar meja makanan ke meja kami. Akibatnya, jejak karbon kita ditingkatkan lalu akan menyumbang kepada pemanasan global dan perubahan iklim. Tambahan lagi, penggunaan tenaga bahan api fosil seperti petroleum dalam hampir setiap aspek pengeluaran makanan membebaskan karbon dioksida dan gas rumah hijau yang lain. Makanan yang dibuang di tapak pelupusan akan membebaskan gas metana apabila ia terurai. Faktor-faktor ini menyumbang kepada pemanasan bumi dan pengubahan iklim. Ekonomi negara juga terjejas. Dengan tanah yang terhad di Singapura, banyak wang dibelanjakan untuk mencipta tanah buatan atau membina tapak pelupusan untuk menempatkan sisa makanan dan juga membina insinerator. Kedua-duanya mahal dan merupakan penyumbang kepada pencemaran udara akibat daripada pembakaran sisa makanan. Di Singapura, 1 dalam 3 orang tua tidak makan dengan betul dan lebih kurang 23,000 kanak-kanak mengalami kekurangan zat makanan. Fenomena ini boleh dielakkan dengan pengagihan makanan yang sama rata, di mana lebihan makanan sepatutnya memberi makan kepada golongan miskin agar makanan tidak dibuang sembarangan dan tidak bertukar menjadi sisa hanya untuk mereput di tapak pelupusan sampah. Salam sejahtera, nama saya Ruhan. Sekarang, marilah kami berbincang tentang langkah pemerintah dan sekolah yang telah dilaksanakan. Pertama, pemerintah telah mengambil inisiatif untuk memupuk sifat menjimat dengan Kotak Food Bank, iaitu sebuah badan aman yang turut melakukan pembagian makanan. Dengan kehadiran kotak ini, warga negara dapat menerima makanan seperti makanan yang berlebihan, belum dibuka, tidak liput, ataupun bahan makanan kering. Baru-baru ini, organisasi itu melancarkan mesin penjual makanan bank makanan di mana makanan boleh disalurkan pada bila-bila masa kepada orang yang memerlukannya. Program bank makanan pertama di Singapura ini merupakan rumusan yang amat berkesan kerana masalah pembaziran makanan dapat ditangani serta mereka yang lebih miskin dapat ditolong. Dalam sekolah pula, banyak pembentangan tentang isu ini diadakan untuk meningkatkan kesedaran. Kadangkala terdapat sikit tentang pembaziran makanan yang diadakan pada waktu perhimpunan. Malangnya, inisiatif ini tidak begitu berkesan kerana murid-murid tidak dapat melakukan tindakan secara berterusan. Jadi, mereka tidak menyedari betapa teruknya kesan pembaziran. Terdapat banyak cara untuk mengurangkan sisa makanan di Singapura. Setiap individu boleh memainkan peranan dan usaha semua orang dihargai. Berikut adalah beberapa cara kita boleh mengurangkan pembaziran makanan. Pertama, kita boleh menderma makanan lebihan kita.
Di Singapura terdapat banyak organisasi yang mengutip sumbangan makanan yang kemudiannya mengalihkannya semula kepada organisasi seperti Rumah Orang Tua dan Pusat Khidmat Keluarga. Beberapa organisasi ini termasuk Food from the Heart, Singapore Food Bank dan banyak lagi. Organisasi ini menggunakan lebihan makanan dengan baik sekaligus mengurangkan pembazaran makanan. Selain itu, kita boleh memberi sisa makanan kepada jiran kita. Kadang-kadang di rumah kita terlalu masak dan tidak dapat menghabiskan makanan kita. Maka itu untuk mengelakkan pembazaran makanan ini, sebaiknya kita boleh memberikannya kepada jiran kita untuk dinikmati. Ramai orang bekerja berjam-jam dan tidak dapat bermasak untuk diri mereka sendiri. Oleh itu, mereka amat menghargai gerak kerja ini. Kesimpulan, kesedaran tentang menghargai makanan di kalangan masyarakat Singapura kini semakin meningkat dengan adanya kempen-kempen yang menyokong dan menyumbang dalam usaha pencegahan pembazaran makanan. Namun begitu, pada masa yang sama, gejala pembazaran makanan tidak dapat dielak dan turut menjadi perhatian masyarakat. Maka, hal ini memang tidak boleh diabaikan kerana kesannya sangat serius pada alam sekitar. Bumi ini semakin tua dan sakit, maka janganlah membazir makanan. Sekian, terima kasih.